Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in. Wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani Syekh Wan Daud ibn Syekh Wan Abdullah ibn Syekh Wan Idris al-Fatani wal alamah al-muhaddis al-musnid Najmuddin Abi al-Mawahib Muhammad ibn Ahmad ibn Ali ibn Abu Bakar As-Sakandari Al-Ghaiti syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadailil lati la tustaqsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar sedikit kupasan berkenaan dengan peristiwa agung Isra' wal Mi'raj. Yang moga-moga dengan kupasan peristiwa kisah ini memberikan ibrah dan pengajaran juga tauladan kepada kita, sehinggalah dengan itu mendidik hati kita kasih kepada baginda Nabi SAW dan yakin atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah menjadi mahar untuk Allah menempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi, ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita nak membicarakan tentang yang disebut sebagai Isra' wal Mi'raj. Tiap-tiap tahun kita sambut benda ni.
peristiwa ini. Dan kita buat ceramah. Jadi berulang-ulang kali lah kot. Apa yang telah dikupas oleh ustaz-ustaz sebelum-sebelum ni juga. Jadi apa yang kita bahaskan pada malam ni tak ada yang bezanya. Sama saja. Cumanya kita ni seperti mengulang kaji. Takut-takut ada perkara-perkara yang kita terlepas pandang ataupun tak ingat. Jadi ini perkara itu antara tujuannya. Dan supaya kita benar-benar yakin bahawa cerita yang ajaib ini adalah cerita yang benar dalam peristiwa baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai satu sirah suri tauladan kepada kita sebagai umat kepada baginda Nabi SAW. Sebab itulah siapa-siapa yang mengatakan bahawa cerita Isra' Mi'raj ni cerita dongeng, maka orang tu sepakat ulama' kata kafir dia. Sebab apa? Sebab cerita Isra' Mi'raj ni dalilnya kuat, iaitu dalil Al-Quran. Kalau hadis daif ke apa boleh tahan kira. Tak, ni Quran. Quran dia tak ada taraf macam hadis. Dia bukannya ada sahih, ada daif, tak ada. Quran sahih belaka. Memang sahih sebab Quran ni datang daripada Allah. Jadi tak boleh tolak ayat Allah. Sebab kata guru saya masa duduk mengaji Quran dengan dia. Dia kata Quran ni tak payah kata tolak satu ayat. Tolak satu huruf pun jadi kafir. Lala tu juga. Satu huruf dia tolak. Contoh tu imam. Dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lam mim. Alif tak bunyi. Dia tulis lam mim je. Tak? Contoh. Habis semayang. Orang belakang tanya imam. Kenapa tak bunyi alif? Kata tu imam panjang ceritanya. Kata dah pendek kan lah. Dia kata alif ni dulu. Tok guru aku masa dia ngajar alif ni cengih sangat. Lepas tu aku tukar guru lain. Terus masuk Kaabah. Jadi alif tu aku malas. Sebab nanti ingat ke dia. Tu aku malas nak baca. Aku nak buang alif. Kalau sengaja buang, maka kafir jadi. Tak kira Tok Imam kafir. Tapi kalau tertinggal, terlupa tak apa. Bukan disengaja. Kalau pada surah-surah yang dibaca lepas Fatihah, itu sah lagi semayangnya. Tapi kalau walaupun tertinggal pada rukun qauli, salah satunya suratul Fatihah, maka batallah semayangnya. Jadi makna ayat ni tak boleh tolak. Ni sampai tolak, tak payah kata tolak satu huruf, tolak ayat terus. Tilka hududullah, ini hukum Allah. Ada yang tentang lawan kan? Menolak bahawa sebatan atas orang berzina. Tu ada ayat Quran. Azaniyatu wazani faljidid kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan berzina dan laki berzina, hendaklah kamu sebat mereka dengan mi'ata jaldah. Mi'ata artinya 100, jaldah sebab tolak. Tak boleh. Kita buat apa tak sampai 100 bat, 50 dah. Tak payah kata 50, mau buat 99 pun kafir terus. Sebab apa? Sebab Allah kata 100. Allah kata 100 99 tak boleh, 101 pun tak boleh. Macam Allah syariatkan ke atas kita solat 5 waktu. Pergi buat tambah jadi 6 tak boleh, buat jadi 4 pun tak boleh. Subuh kita semayang 2 rakaat. Dia kata lama dah kita semayang 2 rakaat. Sekali-sekala kita tambah kot jadi 3. Kita ni pahala dah lah tak banyak, dia kata. Dia main situ. Dia kata pergi buat 3. Tak ada. Buat 3, buat pandai-pandai. Ni jadi kafir. Ayat ni yang disebut sebagai bid'ah dolalah. Yang ditambah-tambah dengan tambah yang sesat. Kerana tak disyariatkan seperti itu. Ada pun tambah dari sudut perkara-perkara sunat, itu tak apa. Perkara wajib tak boleh ditokok tambah. Perkara fardu tak boleh ditokok tambah. Tapi perkara sunat boleh. Kan? Kita nak semayang sunat, tahajud nak buat sampai 8 rakaat, boleh. Tak ada masalah sebab dia bahagian semayang sunat. Subuh buat 8 rakaat tak boleh. Tu kena faham.
Jadi ada boleh, ada tak boleh. Baik, jadi Isra' Mi'raj ni, apa makna Isra', apa makna Mi'raj? Kita lama dah dengar cerita Isra' Mi'raj ni. Dan kadang-kadang kita tak ingat. Apa tu Isra' dan apa tu Mi'raj? Isra' ni maksudnya, wal Isra'u, iaitu perjalanan sayrul laili, yakni berjalan pada waktu malam. Makna Isra' ialah berjalan di waktu malam. Berjalan di waktu malam kalau kait dengan peristiwa Nabi ni, yakni berjalannya baginda Nabi SAW minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin pada waktu malam, lailan. Nabi berjalan pada waktu malam. Jadi bahasa Arab ni dia kemah. Bahasa Arab. Satu perkataan tu sudah memberi makna yang khusus pada dia. Jadi sama juga macam Isra' ni. Bahasa Arab Isra' ni, Isra' tu dah membawa makna berjalan di waktu malam. Kalau berjalan di waktu siang, kataan dia lain. Tapi berjalan di waktu malam ni Isra' dah. Tu hebat bahasa Arab. Tapi kita tak nak mengaji bahasa Arab. Duk pulun sangat cakap orang putih. Mata sepek cakap orang putih. Rasa macam dia orang putih sangat. Siap ajar cucu. Dia ambil pisang, dia ajar cucu. This is banana. This is banana. Atuk cucu tu ambil pisang tonyoh muka tok dia. Banana sangat. Cuba pisang dah lah, pisang. Kita orang Melayu. Kalau hebat sikit, belajar bahasa Arab kalau pandai sikit. Sebab apa? Sebab bahasa Arab tu bahasa pilihan. Pilihannya Allah. Bukan pilihan manusia pilih buat benda. Ni pilihannya Allah. Allah pilih bahasa Arab jadi bahasa Al-Quran. Dia begini, apa saja yang berkait dengan Quran pasti mulia. Apa saja yang berkait dengan Quran pasti mulia. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Dalam banyak-banyak bulan apa paling mulia? Bulan kad bendera. Bukan yang tu. Bulan Ramadan. Semua jawab bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan paling mulia? Sebab bulan Ramadan ada satu malam. Nama dia Lailatul Qadar. Dan kenapa Lailatul Qadar tu mulia? Kerana malam itulah diperturunkannya Al-Quran. Jadi apa saja yang berkait dengan Quran, maka dia jadi mulia. Bulan Ramadan jadi mulia kerana dalam bulan tersebut turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu segala Nabi dan penghulu segala Rasul. Kenapa? Dia jadi penghulu, jadi ketua. Dalam cerita Isra' wal Mi'raj ni, Nabi daripada Mekah, Nabi berjalan sampai Masjid Al-Aqsa di Palestin. Masuk ke Masjid Al-Aqsa tu, Nabi tengok ramai orang. Entah berapa ratus ribu. Katanya ada 124,000 orang dalam tu. Punya ramai. Kemudian Nabi tanya Malaikat Jibril. Siapa semua ni? Ramai-ramai ni siapa dia? Katanya Malaikat Jibril, itulah seluruhnya para Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pula ditambah lagi dengan jin-jin Islam. Semua ada kumpul di situ. Kemudian tiba-tiba Malaikat Jibril pergi kat depan mihrab. Malaikat Jibril iqamah. Qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Qamat. Sampai habis. Habis dah qamat, berdirilah dalam saf. Semua orang berdiri dalam saf. Tak ada siapa pergi ke hadapan untuk menjadi imam. Berapa tak ada siapa nak jadi imam? Yalah segan. Siapa nak jadi imam? Sebab yang ada semua hebat-hebat belaka. Semua Nabi belaka, semua Rasul belaka. Siapa nak pergi ke depan? Sebab bila nak ke depan ni, dia jadi ketua. Maknanya dia paling hebat daripada jemaah yang lain. Itulah imam. Lepas tu imam dia kena paling betul daripada yang lain. Sehingga kan dalam kitab-kitab fiqh meletakkan syarat. Imam ni dia mesti orang yang paling berilmu daripada orang yang lain. Bacaan sedap nombor 2. Yang nombor 1 ilmu dulu. Dia reti rukun semayang apa semua. Dia kena yang tu dulu. Yang kedua, kalau semuanya berilmu, orangnya alim belaka. Maka syarat kedua, yang paling sedap suaranya supaya tenang jemaah mendengar bacaannya. Jadi
Jadi sedap bukan nombor satu. Kalau sedap saja. Nah, tapi bacaannya tak kena, tak betul, tak jadi tak. Siratal labina an'am. Mamu belakang kata sedap mu. Macam Syekh Sudais ni kata. Sudah apa? Itu Siratal labi. Banyak sangat tengok cerita Piramli, labu labi baca Siratal labi. Dia kan mesti sedap, dia kena pandai, dia tahu, dia ada ilmu, dia tahu hukum tajwid, makhraj huruf, dia reti. Batu nombor dua, kalau semuanya pandai belaka, tak apalah, baru kita pilih dalam ramai-ramai yang pandai itu siapa yang suaranya merdu. Lepas tu ada gak orang timbul persoalan, kalau semua suara merdu, yang surau tu semua penyanyi belaka. Nah, semua memang cakap pun sedap. Nyembang kedai kopi sedap. Suara merdu sangat semua orang kampung situ. Habis nak pilih siapa pula? Nah, maka dalam kitab kata cari yang paling lawa isterinya. Ni dalam kitab sebut. Nah, cari yang paling lawa isterinya. Isteri siapa dalam ramai-ramai itu isteri dia paling lawa? Dia jadi imam. Apa kait isteri dengan nak pilih tu imam? Kerana orang yang isterinya lawa, pastilah suaminya itu seorang yang penyabar. Sebab nak jaga bini lawa bukan senang. Jadi orang kacau lah, apalah, orang nak lah, dia kena tahan. Jadi itu dia punya komitmen dia tu. Jadi, kalau lah ustaz orang tanya lagi. Dan kalau semua orang kampung tu memang bini dia lawa belaka semua. Semua lawa-lawa. Ni bini Tok Siap pun lawa semua. Semua lawa. Nah, habis siapa nak dilantik jadi imam? Lah kali dalam kitab kata, cari siapa yang paling ramai isterinya. Siapa paling ramai bini dia. Kan, yang ni takkan kot satu kampung semua bini 4. Dah sembang je. Bahagian nak buat tak dapat. Kan? Tu. Sebab apa? Sebab bini 4 lagi, sabarnya lagi tinggi. Dah kerenah sampai 4 orang. Jadi berdirilah masa tu dalam saf para nabi dan para rasul. Siapa nak pergi ke depan pun tak ada siapa lah berani nak pergi ke depan. Macam mana? Macam kita kak. Kalau surau, memang surau kita tu imam sebagai contoh. Nama kita tulis dah dekat whiteboard tu. Nama kita jawatan imam satu kita. Tapi kalau tiba-tiba lah hari tu di surau kita ni, kita buat majlis ijtima' ulama'. Ijtima' ulama' ni maknanya perhimpunan alim-alim ulama'. Ulama' bukan ulama' dalam Kedah. No, seluruh negeri dalam Malaysia ni tak cukup dengan tu, daripada luar negara pun turun. Ulama' Sudan ada, ulama' Yaman ada, ulama' Mekah ada, ulama' Madinah, ulama' Iraq, macam-macam. Yang datang tu serban, besar kuali serban. Dengan kayu sugi celah telinga, tasbih besar-besar biji guli tasbih. Dengan bawa tongkat kayu macam Tok Wali belaka semua. Janggut-janggut semua labuh. Sampai ke pusat. Walaupun nama kita tersenarai lah dalam kat whiteboard tu jawatan imam satu. Agak-agak pergi ke depan nak jadi Tok Imam. Sah depan ni, Tok Syekh belaka semua. Mana? Dalam dia nak semayang tu, petik tasbih. Mana? Kita nak pergi ke depan, nak buat warak gitu. Duduk belakang. Kan? Kita pun segan. Macam itulah keadaan saya nak gambarkan. Waktu tu, para Nabi dan para Rasul, tak ada siapa berani nak pergi ke depan. Sebab masing-masing rasa, takkan aku lebih bagus daripada yang lain-lain. Semua Nabi-Nabi belaka, semua Rasul belaka, hebat-hebat belaka semua. Tiba-tiba, Malaikat Jibril AS pegangnya tangan Rasulullah, ditariknya ke hadapan. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad lah menjadi imam kepada ketika itu. Maka daripada cerita inilah menjadi dalil kuat bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu ataupun ketua kepada seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita kena ada rasa syukur menjadi umatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak apa, tak dapat jumpa Nabi, tak apa. Yang penting ikutnya Nabi.
Masa duduk di pondok, guru baca kitab tafsir. Cerita tentang perjuangan Nabi lah. Sirah Nabi. Juang dalam medan jihad. Jadi ada seorang anak murid ni. Dia kata kat Tok Guru. Tok Guru. Kenapalah Allah tak ciptakan saya di zaman Nabi? Dia kata kat Tok Guru. Kenapalah Allah tak cipta saya di zaman Nabi? Tok kata awak pula. Lah. Mesti kalau saya ni hidup zaman Nabi. Mesti saya pertahankan Nabi. Mesti saya ni bela Nabi, jaga Nabi, berjuang dengan Nabi. Tok Guru ni dia kenal anak murid dia seorang-seorang. Anak Tok Guru dia kenal. Yang ni jenis anak murid jenis bagus. Jenis ngaji rajin. Dia ada juga yang ni Tok Guru kenal mana anak murid dia yang jenis balok liat. Jadi jenis penyegan, jenis malas. Nak jenis bila orang nak habis dah kuliah baru dia datang. Itu pun kitab tak bawa. Jadi Tok Guru kenal lah anak murid. Yang cakap ni jenis anak murid yang jenis balok liat tu. Jenis malas mengaji tu. Tu Tok Guru saja nak ngusik dia. Tok Guru pun tengok atas bawah. Kata Tok Guru, ya ke hang kalau hidup zaman Nabi nak pertahan Nabi? Tantang hang tulah Abu Jahal. Nak fahamnya sini, bukan mesti kita kena hidup di zamannya Nabi. Ya tak? Tapi kalau dapat hidup zaman Nabi, bertuahlah sebab dapat bertemu Nabi. Tapi yang paling mustahak, yang paling utama ialah ikut Nabi. Kalau nak kira hidup zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab hidup zaman Nabi. Terang-terang depan mata tengok Nabi. Nampak wajah Nabi. Dah ikut ke Nabi? Dah ikut. Kita walau tak pernah melihat rupa parahnya Nabi. Tak pernah melihat wajahnya Nabi. Tak pernah dengar suara lunaknya Nabi. Tapi kita jadi ikut kepada Nabi. Itulah keuntungan. Inilah keimanan. Kita dapat ikut orang yang kita tak pernah jumpa dia. Kita tak pernah kenal dia. Yang inilah namanya mahalnya iman itu. Bukan senang. Ya tak? Orang empat mata pun kadang-kadang kita tak percaya. Ni nak percaya orang yang tak ada depan mata kita. Kita nak yakin dengan dia bahawa Muhammad itu adalah Nabi tu. Kan? Bukan satu perkara yang bermudah-mudah. Melainkan mesti dengan jalannya ilmu. Kena mengaji, kenalnya Rasulullah. Barulah. Sebab itulah orang dulu-dulu dia sebut, tak kenal maka tak cinta. Kita salah faham ayat ni. Kita duk ingat ayat ni ayat jiwang bahagian nak ngorak awet. Bukan. Tak kenal maka tak cinta ni kata-kata yang disusun oleh ulama sufi. Iaitu dengan maknanya kalau kamu tak kenal Allah, maka kamu tak cinta pada Allah. Kalau kamu tak kenal Rasulullah, maka kamu tak cinta Rasulullah. Kalau kamu tak kenal apa tu Islam, macam mana kamu nak cinta kepada Islam? Ayat ni yang berlaku hari ni. Sebab tu bila Allah dihina berapa kerat yang sungguh-sungguh nak pertahankan. Saat Nabi dihina berapa kerat je lah yang nak turun padang. Sungguh-sungguh nak untuk pertahankan baginda Nabi SAW. Saat Islam ditindas, Islam diperkotak-katikkan, dipermain-mainkan. Ni yang sedang berlaku di India ni. Saudara se-Islam kita, walau kita bukan sebangsa dengan dia. Kita Melayu, mereka India. Tapi yang menyamakan antara kita dengan dia ialah kalimah syahadah. Mereka Islam, kita pun Islam. Siapa yang nak pertahan, nak bela, nak sip orang Islam? Melainkan kalau orang yang dia kenal apa tu Islam, maka dia akan ada rasa cinta terhadap Islam. Dan dia sanggup nak memberikan segala jiwa dan raga dia demi agama. Tapi nak sampai tahap ni, kita kena mengaji lah, kena belajar. Kalau tak mengaji, tak belajar tu, kita tengok anak-anak muda kita. Mana ada nak belajar bahagian-bahagian agama. Jadi macam mana nak merasai, menjiwai akan kasih dan cinta pada Allah, pada Rasulullah, pada agama? Apa yang nak menjadi pada masa yang akan datang? Bahagian kita tak lama dah tuan-tuan. Bahagian kita ni orang kata pejam celik, pejam tak celik-celik. Habis dah, game over. Habis dah, masuk dalam. Selesai dah bahagian kita. Dah bahagian anak kita je. Bahagian cucu kita, bahagian cicit kita. Kalau tak bermula daripada sekarang kita nak didik anak-anak kita atau kita hantar anak-anak kita pada majlis ilmu,
pada tempat nak mengaji agama. Kalau yang ni kita tak fokus, yang ni kita tak sungguh-sungguh, agak-agak boleh tak boleh generasi muda yang selepas kita ni akan meneruskan perjuangan Islam. Akan mempertahankan Islam. Ada tak? Ya tak? Kadang-kadang nak cari pengganti tukang mandi mayat pun tak ada. Dan tukang mandi mayat pun tak lama lagi jadi mayat. Kan? Habis dah dia selama dia mandi orang dah, kali dia mati tak pun nak mandi. Dah tak reti dah. Ilmu tak ada, siapa nak berturun, siapa nak belajar. Bagian kita pula mikir belajar agama ni tak ada masa depan. Dia buat kata. Nah, kalau ngaji pondok, ngaji tahfiz, ngaji agama, nak makan apa? Dia kata. Apa dia tu ma'arik li sukun, 6 harakat. Nak makan apa? Aku lagi, tahu. Ada. Zaman Syekh Abdul Qadir Al-Mandili lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ditulis dalam kitab. Dia kata, di zaman aku, orang bertanya kepadaku. Orang yang mengaji agama di madrasah-madrasah, masa hadapan mereka akan makan apa? Ini Syekh Abdul Qadir. Lama dah Syekh Abdul Qadir ni. Mana ratus tahun dulu. Mana zaman tu dah mula dah orang mempertikaikan belajar agama ni. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, zaman aku orang dah buat kata, nak kalau belajar agama nak makan apa? Maka aku jawab, orang yang mengaji agama itu, makannya di masa hadapan ialah buah-buahan syurga. Nah, sebab tu masa hadapan. Masa hadapan ni bukan lagi 10 tahun. Tu kan masa depan. Masa hadapan yang sebenarnya akhirat lah. Kita duk sibuk fikir dunia ni nak hancur. Tak lama lagi hancur. Nak habis lah. Kita duk pulun. Bayangkan tuan-tuan. Kita duk pulun cari duit. Cium duit tu. Kalau dapat duit, cium. Kita boh dalam bank, tiba-tiba bank tu bankruptcy. Bank tu cabut macam tu je. Lepas tu tak boleh pula nak ganti pula. Ramai mana nak ganti apa semua. Lah kali senyap gitu. Tak jadi gila. Simpan dalam bank kat ratus ribu, tiba-tiba zero. Gila tak gila lepas tu? Nak duduk tepi jalan, minum teh air basi. Nak jaga jalan tak bertauliah. Jalan. Jadi orang gila terus situ. Jangan buat pasal. Bila dalam hati ni dunia ada, dunia nombor 1. Jangan buat pasal. Jaga. Anak. Yang ni. Jadi, train, didik anak-anak kita dengan belajar agama ni. Kadang-kadang cerita Isra' Mi'raj pun dia tak tahu. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, Allah turunkan ayat dalam suratul Isra' ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Allah menggunakan kalimah subhana pada ayat tu. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kita tak nak urai panjang lah sebab masa kita pun tak banyak. Kita nak urai tang mana penting. Allah mulakan dengan kalimah subhana. Subhana ni disebut dalam kitab tafsir Jalalain ay tanziha. Dia kata. Makna subhana ni adalah kalimah tanzih. Tanzih tu benda apa? Tanzih ni maknanya kalimah yang menyucikan Allah Ta'ala. Ya, jadi sebab itulah subhana disebut sebagai Allah Maha Suci. Maha Suci Allah. Kita sebut lepas mayang kan. Kita berzikir wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu. Apa maksud Maha Suci Allah? Maknanya tak layak pada Allah Ta'ala itu sebarang bentuk kekurangan dan kelemahan. Segala sifat naqais tidak ada pada Allah. Jadi kita kena faham. Dia ada 2 jenis sifat. Satu namanya sifat kamalat. Satu lagi namanya sifat naqais. Kamalat ini sempurna. Naqais ni kekurangan. Jadi Allah tak ada sebarang kekurangan. Adapun yang kekurangan itu, naqais itu kita. Allah kamalat. Allah maha sempurna. Lepas dan pepatah hukama menyebut, ahli-ahli ulama menyebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, barulah dia kenal akan Tuhannya. Maksud kenal diri ni apa dia? Kenal diri kita ni lemah. Kenal diri kita ni serba kurang. Baru kita akan nampak Allah yang sempurna, Allah yang maha kuat,
Allah yang bijak, Allah yang hebat, segala-galanya yang hebat-hebat semua buh pada Allah. Tapi bila tak faham belajar agama ni, dia tak mengaji, maka tu yang jadi hari ni, dia tak buh Allah tu hebat, dia buh dia hebat. Dia nampak dia yang pandai, dia yang hebat. Bila kita nampak kita pandai, kita tak nampak Allah yang maha pandai. Ni yang berlaku. Ni yang berlaku tuan-tuan. Sampai bila tuan-tuan nak cocok? Nah, sampai bila? Ni Allah nak tunjuk. Nah, kamu pandai atau aku pandai? Ha. Sebab masa zaman hari ni orang rasa diri dia pandai. Dengan PhD-nya, dengan kecanggihan teknologinya. Allah hantar ni. Allah hantar satu wabak penyakit yang sangat halus, kecil. Bukan Allah hantar burung Garuda. Bukan Allah hantar satu azab nak air laut tinggi sampai 5 tingkat bangunan. Kan? Allah hantar satu penyakit yang sangat halus, kecil saja. Satu dunia tak boleh buat apa. Kata hang pandai buat dah. Kan? Saya panggil saintis Malaysia, panggil saintis Rusia, saintis Amerika. Kan sekarang teknologi canggih, ada laser lah, ada apa X-ray, boleh scan sampai dalam badan apa semua. Scan habis ya. Buat tengok dengan segala teknologi dan kepandaian kamu. PhD 18 kali sampai botak tengah kepala. Nah, buatlah tengok. Kata kamu pandai. Nah, sebab tu kita kena tunduklah pada Allah. Memang kita belajar, kita berusaha dan berikhtiar, tapi meletakkan diri kita ni jahil. Kami bodoh, wahai Tuhan. Kami tak reti, wahai Tuhan. Engkau yang maha mengetahui. Engkau tahu macam mana nak selesaikan penyakit ni. Kami serah padamu, wahai Allah. Patut gitu. Biar ada bahagian munajatnya. Mana bahagian munajat? Tak ada. Biar ada bahagian tunduk, bahagian insaf, bahagian taubat. Mana ada? Nak pesta-pesta maksiat tetap berleluasa. Nak kilang arak judi tetap berleluasa. Mana nak bahagian nak kata tunduk pada Allah tu mana? Allah bukan tak boleh buat. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Mudah bagi Allah. Setakat COVID, corona ni, nah, Allah nak hilangkan, sangat-sangat mudah bagi Allah. Kan? Tapi kita yang jenis kerah kepala. Kita rasa kita pandai. Kan? Kita rasa dengan kebijakan kita menghasilkan ubat itu, ubat ini, boleh selesai. Buatlah. Dulu dia kata cocok yang pertama dengan yang kedua ni, istilah dia kata nak bagi kenal. Antibody kita tak kenal lagi corona ni. Jadi dia ambil corona yang telah dilemahkan, dijadikan vaksin, masukkan dalam badan kita. Jadi bila masuk, corona tu lemah. Antibody kita pun lawan sebab corona lemah, maka dia tak kuat lah, kalah dia. Jadi antibody kita pun dah cam. Oh, ini corona. Kan? Tiba-tiba datang sekarang ni, oh tak kenal dah pula. Macam mana nak kenal? Sebab corona dia bawa mak dia pula, Omicron. Lepas ni Abicron kot bapak dia pula. Dah tak kenal, dia nak suruh yang ketiga pula. Lepas tu lah esok kata tak kenal lagi, 4 pula. Dah bila nak kenal? Ada. Allahu Akbar. Jadi bukan kita menentang vaksin dan sebagainya, tidak. Itu sebagai satu usaha dan ikhtiar. Ya, betul. Tetapi mana bahagian pergantungan kita kepada Tuhan? Mana bahagian pergantungan tu? Sedangkan Allah ni subhana, maha suci. Allah tak lemah. Allah maha hebat. Sebab tu dalam cerita Isra' Mi'raj, Allah mulakan dengan ayat ataupun kalimah subhana. Sebab cerita pelik ni, kalau kita sandarkan pada kita, memang dia akan pelik. Tapi kalau sandar pada Allah, nak pelik tang mana? Contoh, ada satu kisah saya nak kongsikan. Ada satu orang lelaki ni, dia ni tiba-tiba hilang. Tak tahu pergi mana, tak tahu, hilang. Nah, seminggu hilang. Tak balik-balik ke rumah. Bini ni cari habis. Lah kali pergi report polis. Kata suami dia hilang, tak tahu pergi mana. Kat seminggu tak balik. Tiba-tiba lepas seminggu dia balik. Lepas seminggu dia balik. Jadi bini tanyalah, abang, mujur bini tak kahwin lain. Lah abang, dia kata lah, abang balik. Abang pergi mana? Dia kata,
Seminggu hilang macam tu, tiba-tiba tak bagi tahu ke mana pergi, tahu-tahu hilang, lepas tu pas seminggu balik. Abang ke mana? Bini tanya. Suami dia kata, aku pergi ke Mekah. Mekah? Pergi ke Mekah. Abang naik apa dia? Dan dia keluarga bukan orang kaya. Dah abang pergi naik apa? Aku jalan kaki. Kata. Oh, pening bini dia. Suami aku ni mabuk ketum ke mana? Dia tak, kan? Apa dia ni? Cakap macam tak kena. Nah, ada dia kata seminggu pergi ke Mekah dengan jalan kaki. Tak boleh terima. Apa bukti abang pergi sana? Suami dia cakap sungguh-sungguh. Tak, memang aku pergi. Suami dia pun tunjuk. Tunjuk tasbih. Tunjuk apa minyak wangi lah, apa semua. Air zam-zam. Kata, ya ke abang ni? Tak abang beli sini je. Sini pun ada jual dia. Tak sungguh aku pergi. Apa bukti? Apa aku pergi 2 orang. Aku panggil kawan aku. Dia panggil kawan dia. Kawan dia kata, tak, memang kami pergi berdua. Jalan kaki. Allah. Ingatkan suami aku mabuk seorang. Rupanya 2 orang mabuk. Kata bini dia. 2 orang pula dah. Nak dua-dua kata memang pergi ke Mekah. Lah kali suami dia nak bagi bini dia percaya sungguh. Suami dia kata apa? Kalaulah aku bohong, jatuh talak. Kalau aku bohong, jatuh talak. Oh, berat sebab main dengan hukum talak ni. Hukum cerai. Kata bini Habis macam mana ni? Jatuh tak jatuh talak? Kan? Tapi suami aku dia tak ngaku dia bohong. Dia kata dia cakap betul. Tapi cerita tak logik. Jadi macam mana? Jatuh ke tak jatuh talak? Pening dia. Kan? Sebab dia nak duduk rumah tu. Takut nanti kan buat apa-apa ke. Kan? Jadi kira macam mana? Kalau dah jatuh talak, sah tak lagi dia sebagai isteri? Panjang cerita. Akhirnya bawa kes ni ke mahkamah. Masuk mahkamah. Jadi hakim pun tanya. Hakim panggil suami dia. Kamu ke mana hilang seminggu? Dia pun jawab kat hakim, saya pergi ke Mekah. Kamu naik apa? Hakim tanya. Jalan kaki. Jam hakim. Aku tak pernah dengar kes macam ni, dia kata. Kan? Jalan kaki mana pula boleh diterima jalan kaki dengan hanya seminggu saja kamu pergi ke sana? Sungguh hakim, saya pergi sungguh. Dia pun tunjuk bukti. Dia tunjuk macam dia tunjuk kat bini dia. Tunjuk tali tasbih apa semua. Kata hakim ni, tantang hang beli sini kot. Tak, saya pergi. Saya pergi 2 orang. Dia pula panggil kawan ni sebagai saksi. Ni kawan saya pergi dengan dia. Ya betul, kawan dia kata. Kami pergi berdua jalan kaki. Bertambah pening hakim. Tadi seorang je, ni 2 orang pula dah. Kata hakim, sudah. Macam mana? Kan? Jadi pening masa hakim duduk fikir, laki tu tiba-tiba bersuara. Hakim, saya nak tanya hakim. Berkuasa atau tidak, Allah Ta'ala memperjalankan seekor iblis. Iblis ni, dia kata. Iblis laknatullah tu, setan. Berkuasa atau tidak, Allah menggerakkan si setan ini dari satu tempat ke satu tempat dalam masa 1 saat. Berkuasa atau tidak? Tuan-tuan nak jawab macam mana kalau tuan-tuan jadi hakim tu? Hakim yang pening tadi tu. Memanglah boleh. Allah berkuasa. Allah maha kuasa. Allah boleh jalankan satu makhluk, yakni iblis tadi tu, dari satu tempat ke satu tempat dalam masa 1 saat. Dia kata boleh. Hakim tu kata boleh. Nak kata laki tu dah, kalau iblis setan pun Allah boleh jalankan dari satu tempat ke satu tempat dalam 1 saat, takkan kita orang beriman Allah tak boleh buat gitu? Hakim tu pun terdiam. Dan sekali hakim tu tanya, siapa gurumu? Dia kata, guru saya ada di pondok di sebuah pulau. Hakim ni pun ambil cuti, dia pergi nak cari tok guru. Sebab dia tengok anak murid pun hebat dah. Pergi Mekah seminggu, jalan kaki je. Kan? Kalau anak murid hebat, tok guru lagi hebat. Kan? Dia pun nak pergi jumpa tok guru pada orang lelaki ni. Gigi pondok tu tengok muka tok guru, terus jatuh cinta dan jatuh hati. Terus dia tunduk malu dengan tok guru tu. Padahal dia hakim, qadi lah, pangkat besar dah. Tengok tok guru malu dia, tunduk. Akhirnya dia balik rumah dia buat keputusan resign.
Letak jawatan, tinggalkan jawatan hakim, dia tinggalkan rumahnya yang besar, hartanya yang banyak, dia bungkus kain baju, dia pergi duduk di pondok. Nak mengaji dengan tok guru tu. Mengaji, sampai masa tok guru tu dah tua, meninggal dunia. Akhirnya si hakim inilah menjadi tempat ganti pada tok guru tu. Dia jadi tok guru tu di pondok tu pula. Sampai akhirnya Allah angkat dia menjadi seorang wali. Walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh. Nak ceritanya sini, kalau kita sandarkan sesuatu perkara tu pada makhluk, memang kita kata tak logik. Macam mana hang jalan nak pergi ke Mekah, tapi kalau kita sandarkan pada Allah, nak kata apa? Atu subhanallah. Maha suci Allah. Allah tak lemah. Allah boleh buat apa saja. Allah maha kuasa. Sebab tu tak semua perkara agama itu kita kena fikir dia dengan logik, tidak. Ada perkara yang kita kena pakai logik akal. Tapi ada perkara logik akal tak boleh dipakai. Macam mana tak logik pun sah kalau Quran sebut, hadis sebut. Saya bagi satu contoh. Kita tengah semayang kayak gini. Tok imam pun baca waladhalin amin. Bila nak amin tu ramai-ramai lah amin. Orang lain pakat amin, yang kita dalam doa tu perut duk memulai. Berok. Dalam nak amin, puf, keluar kot belakang. Berombak kain pelikat. Terkentut, derah kentut dia. Allah batal semayang. Bukan cakap semayangnya batal, dengan wuduk-wuduk batal. Tapi zaman lah senang nak keluar. Sebab apa? Sebab semayang jarak. Jadi ada lorong jalan nak keluar. Kalau semayang rapat dulu, jenuh cari tingkap nak lompat kot mana? Akhirnya dia keluar kat belakang. Dia pun pergi kat kolah belakang. Di kolah belakang sebab nak ambil uduk. Dalam barulah tengah duk baca doa, nak ambil uduk, nak basuh ke muka, tiba-tiba datang satu orang, kawan dia. Kawan dia ni memang jenis lambat selalu. Dia presiden masbuk dia. Asal masbuk dia, tak ada muka lain. Sampai-sampai dia kata, "Mat, hang buat apa?" Dia tanya, kawan dia tanya. Dia kata, "Aku nak basuh muka." "Apa hang nak basuh muka?" "Dak, tadi semayang tadi aku terkentut. Jadi aku keluar ni nak basuh muka lah. Ambil uduk." Hang ni mak pakai otak sikit mak. Ni kata, kawan dia kata. "Awak pula. Dak, aku nak tanya hang. Yang kentut siapa?" "Yang kentut ponggong." "Datuk hampir basuh muka, apa basuh ponggong ah?" Dia kata, betul juga. Selama ni aku tak fikir, kata. Dia pun selakkan belikat, basuh ponggong. Tu panggil mazhab ponggong namanya. Tu saya kata, nak pakai logik akal, kadang-kadang tak boleh pada certain tempat. Macam tadi ni lah. Kalau dia pakai logik akal, sebab yang kentut tu ponggong, dia basuh ponggong lah. Dah dia basuh ponggong, buat benda. Allah suruh fagsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Padahal yang kentut ponggong, asal yang nak dibasuhnya muka, tak payah absal-absal lah. Dah Allah kata ikutlah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itulah agama. Ni nak bagian logik tak habis-habis. Kita kata kita dah usaha cara perubatan moden, cara vaksin lah, cara apalah. Cuba kita ikut cara perubatan Islam lah. Cuba dengan cara habbatus sauda. Ni ada hadis, min shifaun min kulli da'in, penyembuh bagi setiap jenis penyakit. Yang kata ni Nabi Allah Muhammad SAW. Bukan kebiasaan orang. Ni Nabi kata. Nabi kata ni, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa Nabi kata ni, tak ada satu pun butir yang Nabi kata melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah padanya. Mana bukan benda ngarut. Allah sebut dalam Quran, zalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran ini la raiba, tidak ada sebarang keraguan fihi padanya. Tapi tak nak percaya orang putih ke? Orang putih pandai. Kita didoktrin begitu dalam mentaliti kita. Berapa lama dah kita ni? Berpuluh-puluh tahun dia cocok. Dia sebelum dia cocok sini, dia cocok otak kita dulu. Dia dah cocok otak kita bahawa kiblat kita barat. Apa barat buat, betul belaka.
Barat buat gini. Apa saja Barat buat, semua kita nampak hebat. Betul tak? Betul saya cakap tadi. Bulun nak belajar bahasa orang putih. Kenapa? Sebab Barat, apa Barat buat, semua nampak hebat. Cakap orang putih nampak hebat. Actually. Cakap orang putih. Perasan. Pada orang putih tu bodoh. Kenapa saya kata orang putih tu bodoh? Dia nak panggil bumi ni, dia tak tahu nak sebut perkataan apa. Dia tak ada perkataan nak sebut bumi ni. Lepas tu dia nak rujuk mana? Dia rujuk antara bahasa tertua, iaitu bahasa Arab. Dia pun tengok bahasa Arab. Orang Arab panggil bumi ni apa? Orang Arab panggil bumi ni Al-Ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan juga bumi. Jadi Ard tu bumi. Tapi orang putih, dia ngaji Iqra' 1 tak ada. Jadi makhraj tak berapa tepat lah. Dia nak sebut juga Ard tu, tapi jadi Earth. Akhirnya dia sebut Earth. Earth tu ambil daripada asal perkataan bahasa orang Arab, Ard. Itu kata orang putih tak reti, bodoh dia. Tuan-tuan percaya ni? Macam tak percaya je muka. Betul sungguh ni saya kata ni. Bukan dia reti pun orang putih tu yang kita pulun sangat. Ikut orang putih. Dia tak reti. Tapi dia buat-buat pandai. Itu orang putih ni, dia buat-buat pandai. Lepas tu pandai dia. Dia buat filem ke apa dah. Dia tunjuk dia hero. Sikit-sikit dia hero. Dia yang selamatkan negara lain lah, apalah. Semua dia tunjuk yang dia tu bagus, yang dia tu baik. Pernah ke dia buat cerita yang dia jajah negara orang lain, dia bunuh bangsa lain, ada? Tak ada. Dia tunjuk dia lah yang selamatkan orang. Sebab apa? Sebab dia nak tanam di hati-hati seluruh manusia, terutama kita orang Islam, supaya nampak mereka ni hebat. Kita pun kalau nampak Mak Saleh jogging depan rumah kita, wih, ada Mak Saleh tu kat tempat aku, kat Kulim. Nampak? Bangga ada Mak Saleh. Tak? Ulama lalu dia tak bangga. Siapa lah? Untuk imam. Tok imam lalu dia buat tak heran. Mak Saleh lalu dia kata, Mak Saleh tu. Bangga. Anak kita ngaji luar negara, ngaji dekat tanah orang kafir, tanah orang putih, bangga. Mana anak? Anak saya di Australia. Bangga, rasa hebat. Tak buat apa hebat? Saya nak tanya, apa hebat? Tanah orang kafir tu rasa hebat. Kalau ngaji Mekah, Madinah, boleh tahan kira tempat barakah. Ni tempat orang kafir kita rasa hebat. Inilah saya nak menyedarkan bahawa, tuan-tuan, dalam sedar tak sedar, mereka telah cocok minda kita. Dipanggil brainwash. Dia dah cuci otak kita ni supaya nampak mereka itu hebat. Bila kita nampak mereka hebat, apa sahaja mereka buat, kita akan ikut. Itu yang Nabi kata, sehinggakan mereka masuk ke lubang bewak sekalipun, kamu akan ikut, kata Nabi. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Adakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Maka jawab Nabi, habis siapa lagi? Nabi kata. Yahudi Nasrani, hari ni duk ikut orang Yahudi dan orang Kristian. Ikut saja. Yang bahagian agama tak nak ikut. Bila kita cakap Habatus Sauda, dia kata Habatus Sauda belum ada dalam kajian. Tidak ada dalam kajian perubatan. Tak ada, buatlah. Kata ada canggih alat-alatan makmal apa semua. Nak kita ikut sangat. Hari ni, sikit-sikit demam Panadol. Kenapa kita tak nak cuba dengan segala makanan-makanan sunnah baginda Nabi SAW? Dengan madunya, dengan buah zaitunnya, buah tinnya, minyak zaitun, buah tin. Tu semua ada sebut dalam Quran. Wattini wazaitun. Allah terang-terang sebut. Allah takkan sebut melainkan benda tu ada sebabnya, ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada kelebihannya. Sebab ayat Al-Quran tidak ada satu pun huruf dan satu kalimah yang sia-sia. Tak ada. Bila Allah sebut, pasti ada kehebatan padanya. Kan? Kita kena yakin lah. Yakin itulah nak bawanya mesti dengan jalan memahami dan mengenal akan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nak diterangkan subhana. Jadi cerita pelik-pelik Nabi berjalan apa semua ni, memanglah kalau nak sandar pada Nabi sebagai manusia, kita pun pelik macam mana Nabi berjalan.
Daripada Mekah sampai ke Palestin, lepas tu siap naik ke langit lagi bagai. Kan? Tapi kalau disandar pada Allah, sebab tu disebut subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan akan hamba-Nya. Jadi siapa yang jalankan? Allah yang jalankan. Allah yang gerakkan Nabi. Macam kita kak, saya bagi mudah contoh di zaman kita ni. Senang. Mat, hang kat mana Mat? Aku kat atas bangunan ni. Atas bangunan? Hang kat mana? Ni, kat atas bangunan ni. Tingkat 48. Macam mana hang sampai situ? Macam hang terbang ke apa? Ada. Kalau fikir Mat tu, kita nampak dia ada kat bangunan tingkat 48. Kita fikir dia naik. Macam mana? Dia panjat. Kita kata tak logik. Memanglah tak logik. Sebab kalau kita fikir dia yang naik sendiri. Tapi kalau dia masuk lift, lift yang naikkan dia. Logik tak logik? Pelik tak pelik? Nak pelik apa? Dia duduk dalam lift tu. Lift tu yang angkat. Itulah juga. Kalau Nabi yang jalan, memanglah kita kata macam mana. Tapi kalau Nabi tu Allah yang jalankan. Nabi duduk diam je. Nabi duduk atas burak, Allah gerakkan burak tu. Bawa jalan sampai naik ke langit. Dah pelik tak? Tak pelik. Tu. Yang ni yang mereka tak percaya. Tu bila habis peristiwa Isra' wal Mi'raj, berlaku 3 golongan. Satu golongan yang membenarkan, satu golongan yang tak yakin, satu lagi golongan ragu-ragu. Kita kena jadi yang pertama, iaitu golongan yang membenarkan macam Saidina Abu Bakar. Bila Nabi balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi sampai masa tu, waktu tu hampir waktu subuh. Waktu subuh. Tapi belum ada solat lagi. Perintah solat dah ada. Tapi solat tu belum lagi. Sebab hari itulah, waktu tengah hari baru malaikat Jibril turun, tunjukkan Nabi cara semayang. Macam mana nak berdiri, rukuk apa semua tu. Malaikat Jibril ajarnya Nabi pada waktu zuhur. Jadi subuh tu belum lagi ada semayangnya. Jadi Nabi sampai-sampai Nabi duduk menung. Sebab Allah pesan kat Nabi, bila habis balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni, siapa kamu jumpa, kamu sampaikan. Kamu sampaikan cerita ni. Takdir Allah buat, orang pertama Nabi jumpa, tak orang lain. Abu Jahal. Abu Jahal datang. Abu Jahal tengok, Muhammad, nampak muram je awak. Nampak sedih je. Nabi pun kata, tak ada benda. Cumanya ada satu benda yang aku nak cerita. Abu Jahal ni, dia nak memperlekehkan Nabi. Bukan dia nak dengar sangat, tapi nak gelakkan Nabi, nak meleceh-lecehkan Nabi. Jadi dia kata, ada cerita apa? Cerita lah kat aku. Kata Abu Jahal. Nabi pun cerita. Nabi berjalan, naik ke langit, tengok syurga, tengok neraka, jumpa habis Nabi-Nabi lain. Naik Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah apa semua. Memang pelik lah cerita tu. Abu Jahal pula yang dengar. Jadi dalam kitab cerita, Abu Jahal ni dia nak ketawa. Dia nak gelakkan Nabi. Tapi dia tahan wajah dia. Dia tahan reaksi muka ni dengan tujuan nak supaya Nabi cerita lagi. Jadi dia macam tahan gelak. Dia macam tu. Dia nak gelakkan Nabi tapi dia tahan. Habis Nabi cerita, Muhammad, tak syok aku seorang, dia kata. Apa kata aku pergi panggil satu penduduk kota Mekah ni, kumpul depan Kaabah, hang cerita kat semua orang. Nabi kata, lagi bagus. Sebab lagi senang, sebab memang Allah suruh bagi tahu pada umat. Jadi bila dah kumpul lagi senang, aku bagi tahu semua. Abu Jahal pun dengan laju pergi. Setiap rumah dia kejut, bangun, suruh pergi datang kumpul di depan Kaabah. Lepas tu kata Tok Guru kami, jahat-jahat si Abu Jahal ni pun ada baik dia sikit. Apa baik dia? Dia panggil orang datang kuliah. Nabi nak buat ceramah tu. Ceramah Maulidul Rasul. Yang panggil Abu Jahal. Baik juga dia. Bukan kata baik. Tapi adalah juga. Sekarang ni jahat lagi pada Abu Jahal. Orang pasang banner, dia potong banner. Ajar sungguh. Ni bukan Abu Jahal, ni Abu Jahat nama dia. Jadi Abu Jahal pun panggil berhimpun orang depan Kaabah. Okey, Muhammad cerita, kata Abu Jahal. Nabi Muhammad pun cerita. Bila Nabi Muhammad cerita, riuh rendah orang yang dengar tu. Bising kecoh, yang ni pandang dia, ni pandang dia. Pelik lah dia kata, ni apa cerita dah ni.
Nah, Abu Lahab siap menghina-hinanya Nabi. Dia angkat tangannya. Apa ini orang? Ini orang cakap apa? Abu Lahab. Tu Allah turun ayat tabat siada abi lahabi watab. Celakalah kedua tangan si Abu Lahab. Sebab dia mengangkat tangannya dengan menghina-hina baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian cerita ni masa tu Saidina Abu Bakar ada di rumah. Saidina Abu Bakar ada kat rumah. Jadi mereka pun nak bagi sampai tak ada siapa berkawan dengan Nabi. Supaya nanti Nabi susahlah nak bawa dakwah Islam ni. Jadi cadang-cadangnya nak pergi cerita dekat kawan baiknya Nabi, iaitu Saidina Abu Bakar. Nabi Muhammad dengan Saidina Abu Bakar ni berkawan sejak kecil lagi. Jadi memang rapat lah. Nah, akhirnya pergi jumpa Saidina Abu Bakar. Abu Bakar, sini kau. Ini kawan baik kamu ni, aku rasa sudah gila. Dia cakap dia boleh, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, lepas tu siap naik ke langit apa semua, malam tadi dia pergi, pagi ni dah balik. Pelik. Kata Baba Ridauddin, guru kami, dia kata perjalanan daripada Mekah nak ke Masjid Al-Aqsa, kalau naik unta, ambil masa 3 bulan baru sampai. Naik unta 3 bulan baru sampai. Ni Nabi dalam 1 malam pergi ke Masjid Al-Aqsa, siap naik ke langit lagi. Dan ni dia cerita kat Abu Bakar, ni kawan baik kamu. Saidina Abu Bakar tanya balik, siapa dia? Siapa lagi kawan baik kamu? Lah Muhammad. Lah, kata Saidina Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad yang kata, tak payah kata naik ke langit, jauh daripada tu lagi aku yakin dan percaya. Benar dia. Kata Saidina Abu Bakar, membenarkan baginda Nabi SAW. Di sini kita nak tunjuk keimanan Saidina Abu Bakar. Sebab tu Saidina Abu Bakar ni, Nabi bagi gelaran kat dia As-Siddiq, membenarkan. Dan Nabi kata kalau ditimbang iman Saidina Abu Bakar dengan ditimbang seluruh iman umat Islam, nescaya tak sebanding lagi dengan imannya Abu Bakar. Tingginya iman Abu Bakar. Kenapa saya kata begitu? Kenapa Nabi kata begitu? Ini kerana tengok, yang cerita pada Saidina Abu Bakar ni belum Nabi lagi. Nabi tak cerita lagi. Dia tak dengar daripada mulut Nabi lagi. Tapi dia dengar daripada mulut Abu Jahal. Orang jahat pula tu yang tak boleh nak percaya. Tapi bila orang tu cerita pasal Nabi, dia percaya. Menunjukkan dia yakin sungguh dengan Nabi Muhammad. Tak payah tunggu daripada mulut Nabi sendiri cerita. Daripada mulut orang lain cerita pun dia dah percaya. Itu kata iman. Itulah maknanya yakin sungguh. Kita kena ada macam tu lah sifat dia. Bila dengar ni ayat Al-Quran, oh ini hadis Nabi, tak belik dah. Tak pandang dah yang lain. Yang ni aku percaya. Bila Nabi kata, bahawa habatus sauda syifaun min kulli da'in, tak usah nak cakap benda lain. Aku yakin memang habatus sauda itu penyembuh. Sebab apa Nabi aku kata? Mu tak payah nak kata kena buat kajian dulu ke apa dah. Inilah namanya iman. Inilah namanya percaya. Bukan senang nak bubuh dalam hati, melainkan dengan jalan ilmu. Tuntut ilmu, faham, bagi kita kenal siapa Allah, siapa Rasulullah. Barulah Saidina Abu Bakar dia kenal Nabi Muhammad. Kenal dengan kenal yang sungguh. Jadi dia tak pelik kalau Nabi cerita benda-benda macam tu. Dia yakin kalau inilah Nabi Muhammad yang cerita, tak payah kata ke langit, lebih jauh daripada tu lagi aku yakin dan percaya. Tu keyakinan yang sungguh. Golongan kedua yang tolak mentah-mentah. Nabi belum cerita lagi, dia memang tak percaya mana dah. Alah, dia ni kalau cerita semua tak betul. Sebab itulah nak pelik benda. Abu Lahab ni pakcik Nabi. Abu Lahab. Nama betul dia Abdul Uzza. Dia bukan orang lain. Dia pak menakan baginda Nabi SAW. Dia adik-beradik dengan ayah Nabi, Abdullah. Abu Lahab tengok Nabi lahir. Nabi lahir boleh berkata-kata. Ada dalam kitab dia sebut 10 orang bayi yang boleh bercakap semasa baby. 10 orang bayi dalam sepanjang zaman dunia ni. Salah seorangnya Nabi kita Nabi Muhammad. Bila keluar pada perut maknya, Nabi Muhammad lantas menyebut Alhamdulillah. Dijawab oleh malaikat, Yarhamukallah. Itu yang kita pakai bila orang bersin. Itu Nabi boleh bercakap. Ada kata kalau betul Nabi boleh cakap, kenapa Abu Lahab tak masuk Islam? Bukan pasal begitu. Tak yang kata bercakap, dan bila dah besar panjang, dia suruh Nabi Muhammad belah bulan. Nabi buat tak? Nabi minta izin, Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Allah kata, wahai Muhammad, kamu talakan tanganmu pada bulan. Nabi pun tala, terbelah bulan. Bukan belah sikit-sikit. Yang satu duduk di timur, satu lagi duduk di barat. Punya jauh belah.
Mereka tengok adakah mereka beriman? Tak. Mereka kata Nabi Muhammad ini pandainya sihir dia. Dia kata ahli sihir. Jadi maknanya ini yang Allah sebut dalam Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang telah tutup hatinya, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama saja pada mereka ini, sama ada engkau bagi nasihat, engkau tunjukkan kebenaran atau engkau tak tunjuk, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Ini sebab itulah kata ulama, jangan sampai hati kita jadi keras macam batu, macam tu. Sampaikan apa jua nasihat tak terpakai. Bila ustaz tu cakap derah, alah ustaz tu pandai cakap, dan tah dia pun sama. Kita nasihat tak jadi apa. Dia kona sana, dia kona sini. Nah, dia tak mau sebab hati sudah keras. Hati sudah keras. Apa tanda hati keras? Bila buat barang akhirat, dia terasa lemah. Adapun bila buat barang dunia, dia rasa semangat. Itu tanda-tanda hati nak mula keras. Jaga-jaga. Dengar kuliah, rasa mengantuk. Tengok wrestling, cergas. Tengok wrestling, gini tangan. Bahagian tengok dengar kuliah, ustaz bawa naik depan, Assalamualaikum. Gini pala. Bila dia angkat kepala, bila dia dengar ustaz tu kata wabillahi taufiq wal hidayah, dia pun angkat. Oh, nak habis dah. Jaga. Itu tanda hati dah mula nak keras. Hati mula tak boleh nak berjinak dengan alam-alam akhirat ni. Barang-barang akhirat. Tapi dengan barang dunia, jangan buat main. Tengok tu orang buat pesta jualan 50% diskaun. Tengok jual macam-macam baju ada, kapet apa. Angkat ni anak beranak. Bekerjasama gulung kapet bawa nak masuk dalam kereta. Tak muat kat bonet sampai terkeluar kot tingkap. Sangkut dengan budak motor. Angkat traffic light merah. Gitu. Terlanggar kapet dia. Tak? Sanggup pergi. Jauh tak apa. Tak? Tapi orang buat kuliah majlis ilmu. Nak berapa langkah je daripada rumah dia nak sampai ke surau. Tak boleh nak datang. Tak boleh nak pergi. Macam-macam alasan ada. Dia sakit lutut. Dia kata sakit lutut. Nak orang panggil makan kenduri. Johor Bahru boleh pergi. Nak tak sakit lutut pula. Tu kata. Itu tanda-tanda hati kita mula nak keras. Jaga-jaga. Kalau adalah simptom-simptom gitu. Ni kena tengok kat simptom ni. Kan? Kalau ada simptom-simptom gitu, maka ubahlah hati ni. Didiklah hati ni. Kena mujahadah, paksa-paksa untuk buat ibadat. Ibadat ni memang dia payah. Ujian dia banyak. Macam-macam. Syaitan cocok sana, cocok sini. Dia kata tak usah pergilah. Apa ustaz tu cakap sama je. Macam sebelum-sebelum ni. Suruh jadi baik, jangan buat jahat. Suruh jadi baik, jangan buat jahat. Dia kata, aku pun boleh ceramah gitu. Dia kata, kita pergi layan, habis. Lingkup lah kita. Ada. Itu yang kedua. Golongan kedua ni, golongan tolak mentah-mentah. Hati mereka ni keras. Hati yang tak nak terima Islam. Golongan yang ketiga, dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu. Muhammad ni, mereka ni asalnya Islam dah. Mengucap dia kalimah syahadah. Dengar Nabi cerita benda pelik jenis Isra' Mi'raj ni, mereka kata, ya Muhammad, sebelum ni apa saja yang kamu cerita aku percaya. Tapi bila kamu cerita naik ke langit bagai, kacau. Dia kata, yang ni susah aku nak percaya. Ginilah. Kalau betul lah kamu naik ke langit, kamu buat apa kami minta. Nabi ni nak buktikan, Nabi ikut, Nabi layan. Inilah sifat Nabi. Kalau kita hang tak nak percaya, sudahlah, lantakkan hang. Gitu-gitu. Adapun Nabi layan. Okey, baik. Kamu nak minta apa? InsyaAllah aku cuba buat, kata Nabi. Kata mereka, ginilah Muhammad, cuba kamu angkat kaki kanan kamu. Nabi pun angkat kaki kanan ni, angkat. Kemudian Nabi tanya, lagi apa? Mereka kata, ya Muhammad, cuba angkat kaki kiri kamu tanpa turun kaki kanan kamu. Dia suruh Nabi angkat kaki kanan.
Lepas tu angkat kaki kiri, kaki kanan ni tak payah turun. Jangan turun. Nabi kata macam mana? Mana boleh kalau angkat kaki kanan, betul nak angkat kaki kiri, kaki kanan tak turun, tergolek lah jatuh. Nah, Nabi kata mana boleh. Nah, kata mereka, kalau yang ni pun kau tak boleh buat, macam mana kau kata naik ke langit? Nampak? Dia pelikirkan Nabi. Dia ingat Nabi terbang macam tu. Kan? Nah, dia pelikirkan Nabi. Nah, kemudian Nabi pemenang, Nabi kata ginilah. Jawapan pada soalan yang kamu minta pada aku tu mungkin tak ada kat aku jawapan tu. Tapi ada pada sahabat aku iaitu Saidina Umar. Kalau kamu nak jawapan tu, kamu pergi minta kat dia. Jumpa dia. Saidina Umar. Dia pun kenal Saidina Umar ni. Jenis cengih sungguh. Kan? Dia kata, siapa nak pergi? Dia ni tolak dia, ni tolak dia. Gini lah. Han nak tahu sangat jawapan nak Hampir tanya Saidina Umar. Tapi mereka ni memang nak sangat tahu jawapan tu. Sebab Nabi kata jawapan ada kat Saidina Umar. Kali mereka pun ramai-ramai pergi rumah Saidina Umar. Assalamualaikum Saidina Umar. Salam Saidina Umar. Ada apa ni ramai-ramai datang rumah aku ni? Taklah, dia pun ceritalah apa yang Nabi cerita. Lepas tu dia pun kata kami tak apa nak percaya. Jadi kami minta Nabi buat begini, angkat kaki kanan. Dia ceritalah macam tadi kita cerita. Angkat kaki kanan. Tiba-tiba Nabi kata Nabi tak boleh buat dan jawapan tu ada pada kamu. Dan Nabi kata jawapan tu ada pada kamu wahai Saidina Umar. Saidina Umar pun termenung. Dia kata kat aku jawapan. Kata Saidina Umar. Ada. Tapi jawapan tu kat dalam, kata. Aku ambil sana jawapan tu. Kata, ada jawapan. Gigi ambil. Kawan ni rasa sungguh lah. Sonok ya ada jawapan ni kat dalam. Saidina Umar masuk dalam, apa jawapan dia ambil? Dia ambil pedang. Tu jawapan. Gigi keluar, dia libahnya setiap orang. Nak maksudkan sini, Saidina Umar kata, yang pergi naik ke langit tu siapa dia? Nabi Muhammad. Yang apa pergi tanya aku apa? Mana aku nak tahu? Dah tu, Nabi kata jawapan ada kat kamu. Memang jawapan dia ni, kalau kamu tak yakin dengan Nabi, ni jawabnya. Kamu tak percaya dengan Nabi, ni jawabnya. Apa guna lagi kamu hidup sebagai orang yang beriman? Kalau Nabi Muhammad tu sendiri pun kamu tak percaya, baik kamu mati, dia kata. Sungguh, sama kita hari ni. Kita dah beriman elok daripada kecil beriman. Tiba-tiba bila membesar ni, tak berapa yakin dengan hukum hakam daripada Allah. Jadi apa guna hidup, baik mati je. Sebab bila dah tak yakin pada Allah dan Rasulnya, maka di manakah keimanan kita kepada Allah? Habis. Jadi murtad. Jadi terkeluar daripada Islam. Maka jaga-jaga. Jadi kita ambil ibrah pengajaran daripada cerita peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, supaya kita yakin dengan Allah dan Rasul. Walau macam mana pelik sekalipun, kerana Allah itu maha kuasa segala-galanya. Tak usah kita nak ikut logik kita sangat. Jangan meletakkan kepandaian tu kepada diri kita. Kita nak belajar kolej tinggi-tinggi, belajar mengaji tinggi, belajar pilah. Tapi jangan meletak diri itu hebat. Waktu Allah ajar, agama ajar. Bila kita semayang, muka kita letak tang mana muka? Letak atas lantai. Dan kalau rasa muka hang hebat, jangan letak atas lantai, letaklah atas tembok. Allahu Akbar, tonyoh muka kat tembok. Nak? Tak kira mu siapa, mu agung, mu sultan, mu Perdana Menteri, mana besar jawatan pun, sujud sembam muka di atas tanah, di atas lantai. Nak menunjukkan apa situ? Merendahkan diri kita pada Allah. Siapa pun kita, hebat mana pun muka kita ni, tinggi mana pun jawatan kita, muka memang laku lah. Pergi mana pun orang belanja, muka hebat. Hebat mana pun muka tu, letak cium lantai. Bila letak atas lantai, separah dengan siapa muka kita? Separah dengan tapak kaki kita sendiri. Tak? Kena pula sah depan kawan kita tu, kaki dia 5 bulan dah tak basuh. Dah bau kepam situ, bau busuk. Terima lah. Itulah muka kita. Dan Allah nak tunjuk lagi, bila sujud, apa jadi pada punggung kita? Punggung kita akan lebih tinggi daripada kepala kita. Yang dalam punggung tu ada apa? Ada najis. Nak menunjukkan hebat-hebat mana pun muka kamu, kamu sujud pada aku, lebih rendah muka kamu daripada najis kamu sendiri. Najis pula duduk atas lagi pada muka kita.
Dan mana kedudukan kita? Tak ada. Itu yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia baru dia kenal Tuhan dia. Kenal diri kita lemah. Dah, jawatan pangkat itu amanah sahaja. Kan? Macam itulah masuk dan jadi ahli parlimen wakil rakyat. Nama pun wakil rakyat. Takkan semua rakyat nak pergi. Kalau semua rakyat nak pergi, belah Kulim saja pecah dah pintu parlimen. Tu belum belah Beruah tempat kami lagi. Belum belah Perak lagi, belum belah Penang lagi. Kalau semua rakyat nak pergi Dewan Parlimen, nak bincang apa Dewan Parlimen? Macam pasar lah. Riuh rendah ramai sangat. Jadi bila tak boleh pergi semua orang, kita hantar wakil. Dalam ramai-ramai kita ni, kita pilih seorang. Sebab tu dipanggil wakil rakyat. Makna dia mewakili kita. Bila dia mewakili kita, dia pergi sana, dia kena minta apa yang kita minta. Tiba-tiba dia pergi sana, dia minta apa yang dia minta. Dan wakil rakyat kau mana? Tu wakil hang. Ada, betul tak betul? Betul tak ni? Takut nak jawab betul ni. Apa kalau kena tangkap kita sama-sama? Ada sungguh. Tak? Biar kita faham situ. Jangan takut pada makhluk, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi cukuplah kadar tu yang dapat kita kongsikan pada malam ni. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Dan moga-moga dengan kita kenal Allah, yakin pada Allah, tidak ada siapa yang boleh menggoncang hati kita melainkan Allah semata-mata. Yakin kita pada Allah, jangan takut pada yang lain, takutlah kepada Allah. Dan taatlah pada Allah. Sebab itulah kita kena belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Dengan mengenal Allah tadi, baru kita memandang diri kita ni hanya sekadar hamba di sisinya, di hadapannya. Jadi moga-moga insya-Allah apa yang kita kongsikan, moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah. Moga-moga insya-Allah jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Dan ada sedikit barang jualan di mana? Di bahagian luar. Itu barang jualan pondok dan juga tafiz kami di Batu Hampar Beruas Perak. Jadi tuan-tuan bolehlah tengok-tengok, membeli sambil niat menderma, insya-Allah. Pakak-pakak bantu, kita beli tu kita niat derma. Jadi bila dia dengar membeli sambil niat menderma, ada dia nak beli barang tu dapat baki. Baki dia kata tak apa ustaz, keep the change. Bahagian baki tu buat jadi derma lah ustaz. Dia kata gitu. Baguslah. Tiba-tiba kawan dia dengar. Kawan dia kata, oh dia buat gitu. Saya punya pun samalah, dia kata. Saya punya baki masuk tabung lah. Tiba-tiba anak murid saya kata, tapi baki ni RM50. Oh, 50 bagi balik. Dia kata. Oh, 50 bagi balik. Cek. Nampak? Tak apalah, insya-Allah. Moga-moga. Moga-moga segala sedekah jariah kita menjadi pahala-pahala kita di hari akhirat sana, dan atas pahala itulah Allah terima dan memberikan ganjaran syurga kepada kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
النار وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.